Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, juga tidak ketinggalan sahabat-sahabat saya dari pertubuhan Du'afa Sejahtera yang turut sama memberikan kerjasama untuk program kita di Masjid Fathul Arifin Jabi di Pokok Sena Kedah Darul Aman ini, insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tuan-tuan pun tahu saya ni macam-macam benda yang sampai pada saya, macam-macam bentuk ujian, sakit, daripada gangguan. Tadi pun kalau tuan-tuan tengok perut saya pun kembung. Saya nak ceramah dia kembung. Dia jadi buncit. Saya lagi habis ceramah dia turun balik. Itulah lama lah. Jadi tuan-tuan, macam-macam benda yang pengalaman pada saya, sampai pada saya sejak berpuluh-puluh tahun dulu. Tetapi bila datang ujian-ujian sakit dan sebagainya itu, alhamdulillah, tak ada pula saya nak marah pada Tuhan. Sebab saya baca dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali kata orang yang berbohong ialah orang yang mengaku mencintai Allah, tetapi bila Allah datangkan dia ujian, dia marah pada Allah. Dia marah pada orang. Tapi kata cinta pada Allah, bila cinta pada Allah, Allah uji ke, Allah bagi nikmat ke, redha. Kalau kita benci dengan Allah, bila Allah bagi ujian, kita hanya sayang kepada Allah bila Allah bagi nikmat, itu bukan hamba, itu bukan kekasih Allah. Daripada situ tuan-tuan saya pegang, setiap sesuatu ujian ni pengakhiran dia mesti baik. Sebab Allah Ta'ala kata inna ma'al usri yusra. Selepas daripada kesusahan itu, inna ma'al usri yusra. Selepas daripada susah, Allah Ta'ala akan bagi senang. Jadi banyaklah benda-benda yang saya dapat. Pertama, saya dapat petua. Beramal dengan ayat ni, amal dengan ayat ni. Jadi itu nombor satu yang saya dapat, dan saya cari dengan orang-orang tua yang alim-alim duduk dulu ni, dah meninggal habis lah. Daripada tahun 90-an saya ambil. Jadi saya nak ambil pada tuan-tuan malam ni surah Ar-Ra'd ayat 11. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Baik, apa ayat ini sangat istimewa? Iaitu berubat menggunakan air hujan. Air hujan ni, kita di Kedah ni rasa 2-3 minggu dah baru tak hujan. Lama apa no? Panas baru hujan. Jadi tuan-tuan baca ayat ni. Ustaz duduk kering ustaz, tak apalah, ada hikmah dah. Tuan-tuan nak minta hujan turun, baca ayat ni. Bila nak baca ustaz? Saat lagi malam lagi tuan-tuan buat sembahyang hajat. Buat sembahyang hajat, baca ayat ni 11 kali. InsyaAllah. Ni silat-silat kita baca apa hujan apa lagi tuan. Datuk Wali dalam masjid ni mana nak tahu. Baik. Yang kedua, bila hujan turun, tuan-tuan tak ada air dia. Tuan-tuan tak ada air dia. Saya suka air hujan ni, tuan-tuan tak ada bola bekas, bola peti air hak jadi beku. Sampai jadi ais batu. Tuan-tuan ambil ais batu hujan tadi ni, buh dalam timah. Tuan-tuan rendam kaki tuan-tuan. Jika tuan-tuan ada masalah saraf, kalau tuan-tuan ada masalah kaki tak kuat, kaki lembek, kaki menggeletak sembahyang lama tak boleh,
Ataupun tuan-tuan duk rasa menyocok je kaki tuan-tuan, tuan-tuan rendam kaki tuan-tuan, letak kaki tu di atas ais batu tadi, daripada air hujan tadi. Sampailah ais tadi cair. Sejuk Ustaz? Kalau sejuk angkatlah. Lepas tu buh balik. Tak balik, angkat balik kalau tak tahan. InsyaAllah tuan-tuan, malam lagi tidak boleh nak. Hak kebal-kebal tu hilang. Kalau kita ada orang sihirkan kita, daripada bawah tapak kaki tapak tu, dia keluar rambut, dia keluar lendir, hak kotak-kotak keluar dengan izin daripada Allah. Jadi, ambil air tadi, baca surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi, kemudian letakkan, tuan-tuan boleh duduk atas katil, rendam kaki dalam timba tu, sampailah ais hujan tu cair. Yang ketiga, malam Jumaat, air hujan, tuan-tuan ambil, tuan-tuan tadah. Ustaz nak tadah di cucuk atap ke, tengah halaman ke apa? Kalau bumbung tuan-tuan kotak, tak payahlah. Bukan kata musang duduk kencing di atas tu, orang pun duduk berak di atas tu, tuan-tuan pergi tadah pula. Elok. Kita tak mahu hak kotak, tapi kalau bumbung tu bersih, tuan-tuan boleh tadah. Kalau bumbung tu kotak, macam-macam karat semua ada, tanah, tadah tengah halaman. Tu orang tua-tua dulu suka tadah yang tengah halaman. Malam Jumaat tu saya suka. Bila dapat air tu, buah dalam botol, anak kita nak periksa ni, anak kita tak apa nak boleh bercakap ni, anak kita ni benar sangat, baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Minta pada Allah dengan berkat air hujan malam Jumaat ni, mudah-mudahan Allah lapangkan, terangkan hati anak kita. Baik, saya bagi 3 je amalan berkaitan dengan air hujan. Yang kedua, last, saya nak balik lah. Esok ada lagi rakaman. Besok pukul 8.30 rakaman. Oh, cicak pun kata, lah, tak letih kau Ustaz. Wah, tak letih pula Ustaz. Dia duduk geleng kepala, cucuk-cucuk buat cicak Ustaz. Baik, yang kedua, surah Toha ayat 55. Saya beramal dengan ayat ni. Ayat dia bunyi macam ni. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ni dia. Yang pertama. Ayat ni saya baca bila saya masuk restoran, kedai makan, pergi kenduri. Saya ni jarang makan di kedai makan, jarang. Saya jarang duduk lepak kedai makan, restoran. Tuan-tuan kalau jumpa saya tu kira hebat. Saya jarang. Saya bawa bekal pada rumah. Tapi hari ni tak dan, hari ni ada 10 bas melawat sekolah saya. Dan tadi pun habis rakaman di sekolah pukul 1 lebih. Tak dan isteri saya nak buat bekal. Selalu dia bekal. Hari ni tak dan. Bila tak dan, tu singgah makan tadi. Tidak, saya tak makan. Saya makan ayam. Kopi pun saya bawa sendiri. Kopi ala Kazim tu. Saya bancuh siap-siap. Makanan nasi pun saya makan. Baik, bila saya makan di kedai, saya akan baca doa ni. Ada sekali bila saya makan, saya order bihun goreng, saya order teh kosong. Oh, tiba-tiba bunyi meletup. Saya ingat pistol. Rupa-rupanya pinggan saya ni terbelah. Terbelah tengah-tengah ni pinggan ni. Gelas saya pula terbelah. Maknanya ada benda tak elok di kedai tu. Ada sihir. Okey, itu satu. Yang kedua, saya duk lalu bila ceramah sebulan 3-4 kali, saya duk lalu kat nirai kedai tu. Nirai kedai tu tak ada jarang sangat saya tengok ada orang. Gelap, orang tak meriah. Saya kata kat driver saya, kesian aku tengok kedai tu singgah ada sat. Bila saya singgah tuan-tuan, duduk start main 4 ekor anjing. Duk menyalak kat saya. Main mana anjing ni? Tiba-tiba je main. Saya kata tak apa. Tak kira depa lari. Habis dia anjing tu lari, toki-toki kedai ni main. Ustaz nampak ke apa yang kami selalu nampak? Nampak. Ustaz tolonglah Ustaz, kami tak tahu nak buat apa dah. Dia duk kacau kedai kami, seorang pun tak nak masuk. Sihir tuan-tuan. Dia bagi tak nampak kedai.
Ada satu tempat yang saya pergi tuan-tuan, di Tampin, di sebuah hotel. Saya sampai 3:30 pagi, 5 ekor anjing main serbu saya. Saya kata kat pemandu saya, tunggu Ustaz, lagi aku baca ayat ni, dia lari. Lari tuan-tuan. Saya ceramah macam ni dekat masjid, laki-laki tu berdiri kat pintu tu, dia jerkah saya. Weh Khalif, jaga ha. Dia main, dia langkah, main kat saya. Bila sampai dia duduk sini. Habis ceramah, saya tepuk belakang dia. Dah abang, pergi balik. Balik menono untuk. Saya baca ayat ni. Bila waktu dia melangkah nak main mengamuk. Tapi saya tak baca kuat lah. Tak baca macam tu lah. Itu drama. Jadi saya nak turunkan doa ni. Tuan-tuan baca. Hafal elok-elok. Dan yang keempat, ada tak tuan-tuan ni orang tak bayar hutang? Ada. Ada tak tuan-tuan, anak-anak tak balik ke, laki tak balik ke, isteri pergi ikut tak tahu orang mana ni, guru mana atau tinggal kita dah di JB ni. Hati kita nak panggil balik lah. Baik. Sekejap lagi sembahyang hajat pukul 4 pagi. Tuan-tuan baca ayat ni, surah Toha ayat 55 sebanyak 55 kali. Baik, sekarang ikut saya baca. Di mana saya berhenti, tuan-tuan baca lah, berhenti juga. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu cara baca dia yang saya amalkan pada diri saya lah. Kalau tuan-tuan nak baca lanjut laju terus pun tak apa, tapi hak saya dah amal pada saya. Bila saya duduk restoran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Insya-Allah tuan-tuan, Allah pelihara kita. Dua. Baik. Yang terakhir yang saya nak bagi petua kepada tuan-tuan daripada surah Al-Kahfi ayat 18. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ra'bah. Baik, saya dapat ayat ni untuk diamalkan dan cara pengamalannya daripada satu orang tua meninggal dah. Orang tua ni, saya rasa dia meninggal 6 tahun lepas. Okey. Waktu saya duk mengaji dengan dia tu, waktu saya duk ambil macam-macam ilmu pada dia tu, rumah saya duk pergi tu, orang duk baling batu, baling debu, baling pasir. Pukul 11 malam, 12 malam. Dia kata, jangan takut, biar dia faham. Siapa yang rajin pergi baling batu atas bumbung, dia pompam. Hoi tuan-tuan, nak dapat ni. Nak dapat. Ada satu orang tua di Bagan Datuk, saya pergi tuan-tuan. Dia ni tok wali. Orang tua dah, bongkok dah. Mai makcik-makcik bawa anak. Tak boleh cakap. 4-5 tahun. Dia buka mulut budak tu, dia ludah. Pergi balik. Budak tu cakap lah. Anin, Allah bagi tak? Balik rumah 2-3 hari cakap tak? Ni wali tak? Allah jaga orang-orang macam ni. Amalan dia apa ni? Cuba anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan tak boleh cakap. Pergi ludah anak. Masuk hospital budak tu. Keracunan makanan tuan ni. Amalan kita tak ada tak. Jadi kita cubalah buat amalan, mudah-mudahan jadi mustajab doa ni. Baik, doa tadi ni surah Al-Kahfi ayat 18. Saya selalu baca bila saya pagar rumah saya. Pagar, orang nak curi, orang nak buat khianat, insya-Allah. Kalau tuan-tuan ada kebun, baca, takut beruk, kera, main duk makan, duk curi buah, baca. Tuan-tuan duk tinggal kereta di luar tu, takut orang pecah kereta, baca. Saya orang lempar ayat kencing. Lempar botol, bola ayat kencing, bola botol lempar. Cak. Ada yang umpil tingkap nak masuk dalam rumah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, tak boleh masuk. Jadi tuan-tuan, amalkan ayat ni.
waktu nak tidur malam, waktu nak tinggal kereta, nak tinggal barang, baca doa ayat ni. Cuma saya minta yang mana menega jangan baca ayat ni. Orang tak main kedai, orang tak nampak. Tak pernah faham, tak faham sudah. Ni untuk harta kita. Yang tuan-tuan saya, insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara surah Al-Kahfi ayat yang ke-18. Baik, jadi malam ni 3. Banyak-banyak tak mau lewat nak maya isyak. Kalau banyak-banyak pun tuan-tuan ramai pun lupa keluar masjid, tahu dia kata apa tau. Payah pun. Jadi tuan-tuan, kita bantu masjid kita untuk tambun tanah kita. Nak buat rumah apa? Penginapan. Dewan serbaguna. Mudah-mudahan wakaf kita ni sampai pada mak bapak kita nanti lah. Perpanjangan pahala. Dan begitu juga kita bantu untuk pertubuhan du'afa sejahtera. Mereka nak buat kelas pengajian Quran percuma. Nak buat kedai ke, rumah kedai ke, sekolah apa ke? Rumah kedai dijadikan sebagai pusat pengajian. Dan Nabi sebutkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu orang yang baca Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi kepada semua sahabat-sahabat FB kita di seluruh Malaysia yang menonton rancangan ni, tuan-tuan boleh memberikan sumbangan tuan-tuan pada malam yang baik nisfu Syaban ni. Pada malam dan bulan yang baik ni, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Baik, sekarang saya nak bacakan doa. Ada 5 hajat yang akan saya bacakan doa ni untuk tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Inna waliyyallah allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arshil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqiq wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ba' ishfi anta syafi wa la syafi ila anta wa la yughadir saqman ila anta. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahi arqiq wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ba' ishfi anta syafi wa la syafi ila anta wa la yughadir saqman ila anta. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala khruj minha mal'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. بسم الله الكبير. A'udzu billahil azim min kulli syarri arkin na'arin wa min syarri harin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.